Alhamdulillahilladzi wa kafa wa nusalli ala Mustafa amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pada Allah kerana Allah Taala pilih kita dapat sampai ke kota Madinah. Tuan-tuan dengar betul-betul Syekh Abdul Hamid Al-Qudus, satu orang alim yang besar di Mekah, dan kitab ditulis mana-mana orang yang sampai di kota Madinah untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia pernah didoakan oleh baginda. Saya ulang balik, Syekh Abdul Hamid Al-Qudus dalam kitab dia orang alim besar Mekah tau. Ramai ulama dulu. Dia tulis dalam kitab dia apa? Mana-mana orang yang sampai di kota Madinah untuk ziarah Rasulullah, nama orang tu pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mereka yang pernah tinggal di sini, menetap di sini, menjadi jiran baginda. Sebab itu kata ulama, nak beli barang kat Madinah boleh beli, nak minta tawar boleh tawar, tapi tak boleh tekan-tekan sangat. Sebab mereka ni jiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak minta tawar boleh, tapi jangan tekan-tekan sangatlah. Boleh minta tawar, tapi kita kena faham bahawa mereka adalah jiran baginda. Ini disebut dalam kitab, tuan-tuan. Saya cuma ceritakan balik je. Baik tuan-tuan, setiap tamadun dalam dunia ini mereka nak mulakan peradaban mereka. Mereka mencari tempat yang mempunyai asbab kehidupan, iaitu sungai. Tamadun Mesopotamia mulakan peradaban daripada sungai Tigris dan Euphrates. Tamadun Cina mulakan peradaban daripada sungai Huangbo. Tamadun India mulakan peradaban daripada sungai Indus. Tamadun Mesir Purba ataupun Mesir kuno mulakan peradaban daripada sungai Nil. Tetapi Islam tidak. Islam bangkit di Hijaz Muqaddis, tempat yang kering kontang, yang Allah sebut wadi ghairi zi zar'in, lembah yang tidak ada sebab kehidupan. Di situlah Allah telah lahirkan Nabi SAW, dan baginda telah dilantik menjadi Rasul, dan baginda telah sediakan sebelum kewafatan baginda tarbiyah para sahabat, iaitu 124,000 para sahabat. Tuan-tuan, kata ulama, kehidupan baginda Mekah, Madinah. Di kota Mekah, Nabi hidup di kota Mekah sejak lahir sehinggalah Nabi dapat nubuah 40, dan Nabi buat usaha dakwah 13 tahun. Total Nabi tinggal di Mekah berapa tahun, tuan-tuan? Kurang lebih 54 tahun. Di Madinah, sejak Nabi hijrah sampailah ke hari ini, Nabi meletak di kota Madinah berapa lama? 1400 tahun. Setelah Nabi hijrah, Nabi pergi Mekah juga, tapi tak lama. Tapi Nabi berada di Madinah sejak hijrah, umur 54 tahun, hinggalah ke hari ini, berapa? 1400 tahun. Jadi sebab itu kata ulama, daripada segi pahala, amalan di Mekah lebih besar pahala. Tapi dari segi afdal, Mekah sikit pun tak boleh lawan keafdalan Madinah, kerana di sini tersimpannya jasad mulia Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, pagi ni kita akan ziarah sekitar kawasan masjid. Tuan-tuan pun pelanggan penat, letih baru sampai daripada Mekah semalam. Saya pun letih, mata pun merah. Orang pun dah pelik dah, ustaz ni ambil barang ke apa, mata merah aja kan. Tak cukup rehat. Baik tuan-tuan, ibu dan rahmati lagi dikasihi Allah, kita ziarah sekitar kawasan ni. Mungkin tuan-tuan pernah datang, tapi kita datang lagi ziarah lagi untuk apa, tuan-tuan? Melepaskan kerinduan kepada baginda, kan? Kita ada mak kita kat kampung meninggal, contoh kita duduk KL. Bila kita balik kampung, kita ziarah kubur mak kita. Orang kata, tahun lepas kan dah pergi dah. Tak pergi lagi. Tahun lepas dah pergi dah. Melepaskan kerinduan. Tahun lepas dah pergi dah kan, ziarah sekitar kawasan masjid ni. Melepaskan kerinduan. Ini bukti cinta kepada baginda. Ulama beritahu melepaskan kerinduan. Boleh tuan-tuan Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan pergi berhenti beberapa tempat lah. Ini perhentian pertama kita. Untuk pengetahuan tuan-tuan, tempat yang saya dan tuan-tuan tengah berdiri sekarang ni, dulunya ladang kurma seorang sahabat Nabi. Namanya siapa dia? Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ulang balik, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Talha seorang yang kaya, masya-Allah. Dan dialah suami kepada Ummu Sulaim, ayah tiri kepada Anas bin Malik. Yang mana Anas ni khidmat kepada Nabi 10 tahun kan, kita biasa dengar kan. Baik, Abu Talha tuan-tuan, masya-Allah, dia orang yang kaya kat Madinah. Orang Madinah yang kaya. Dia ada ladang, dan ni antara ladang dia lah. Dalam ladang dia ada telaga. Telaga namanya Birha. Birha ni tuan, air telaga tu Nabi SAW suka minum. Dan telaga tu dekat dalam tu. Masuk pintu tu, ambil belah kiri. Telaga tu masih ada sampai sekarang, tapi dia ada ditutup. Cuma kalau orang lelaki masuk, dia boleh selak kapet. Dia ada bentuk bulat. Biasa kalau masa panjang saya boleh bawa. Tapi sebab hari ni malam dia bukan sebab Zahabi ada jalan luar je lagi. Jadi saya singkatkan masa lah. Tapi kalau orang lelaki masuk nanti, masuk pintu ni, ambil kiri, kapet yang paling belakang nombor 2. 1, 2. Tapi kena tengok lain kiri lah, jangan buka depan polis. Dia boleh tangkap pula lagi. Tengok lain kiri, buat macam nak ambil kasut tu kan. Selak. Nanti ada bulat. Bulat tu tanda Birha. Telaga Birha. Masuk Birnadan di buat masjid ni kan, dia buat tanda. Itu Birha. Nabi suka minum situ. Baik. Waktu turunnya firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak dikira sebagai berkorban
selagi kamu tak korban benda yang kamu sayang. Rupanya kita ni tak dikira sebagai korban, selagi tak korban benda yang kita sayang, tuan-tuan, insya-Allah. Sebab itu Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih kan, dia tiap-tiap hari pakai jubah baru. Tiap-tiap hari pakai jubah baru. Orang pun cakap, kata imam tapi pakai jubah baru tiap-tiap hari. Rupanya tuan-tuan, penyakit dengki dengan ustaz-ustaz ni lama dah. Kan dia jawab, apa ustaz pakai velfire? Patut disasani buruk dah lah. Dia, penyakit ni rupanya zaman Imam Abu Hanifah dah ada dah. Apalah kata imam pakai jubah baru tiap-tiap hari. Satu yang nak murid dia tanya, wahai imam, nama dia Imam Nu'man bin Sabit kan. Wahai imam, saya nak tanya, kenapa imam pakai jubah baru tiap-tiap hari? Imam Abu Hanifah kata, alhamdulillah, terima kasih tuan tanya. Bila tuan tengok ustaz-ustaz, ulama-ulama buat benda pelik, terus tanya dia. Bila tuan tanya, tuan akan dapat dua. Pertama, ilmu. Kedua, selamat daripada memburukkan ulama. Kata. Jadi tengok ustaz buat pelik-pelik, Ustaz Usama ke, pelik hari ni. Nak kata buang terbiat tak sampai hati. Kan? Dia tanya, ustaz mungkin esok Jumaat terakhir ke? Tanya dia, kenapa ustaz buat macam tu? Kan? Jadi Imam Abu Hanifah kata macam tu. Kalau tengok ulama buat pelik, tanya. Imam Abu Hanifah kata, tuan, saya nak bagi tahu tuan, kenapa saya pakai jubah baru tiap-tiap hari? Pertama, saya tokek kedai kain. Zaman tu mana ada Facebook nak promote kain. Jadi dia kan ulama, dia pakai baju, orang kata cantik kain ni, beli kat mana? Saya ada kedai kain. Tu promote business kan. Ni tu skill business Imam Abu Hanifah pakai jubah. Ini kita jual jubah, kita pakai jubah jenama orang lain. Macam mana nak ni kan? Baik. Yang kedua, Imam Abu Hanifah kata infak ataupun bagi benda Allah Ta'ala ni suka kita bagi benda yang kita sayang. Saya sayang jubah baru saya ni. Tiap-tiap hari lepas isyak saya akan sedekah kat orang miskin. Ni saya nak cerita pasal kamu tak dikira korban, melainkan korban benda yang kamu sayang. Sampai tahap lagi. Okey, tuan. Baik. Lepas tu, jadi tuan-tuan, Abu Talha korbankan tenaga dia. Kerana cinta dia pada agama, cinta pada Allah dan Rasul, dia infakkan tenaga tu untuk orang ramai minum. Baik. Kemudian tuan-tuan, ladang dia ni, satu hari dia sembahyang duha dalam ladang. Ulama kata sahabat tak sembahyang fardu dalam ladang, sembahyang duha, sembahyang sunat. Tengah-tengah sembahyang sunat, kata ulama, burung telah masuk. Dan apa berlaku? Bertinggi dekat pokok. Dia ternampak, lupa rakaat. Ya Allah, berapa rakaat tadi? Kan? Kita macam-macam, fikir nak balas WhatsApp ke apa kan, lupa rakaat. Kadang-kadang imam rokok, kita pun rokok tadi baca Fatihah. Allah besar baca Fatihah pula ni. Tahu-tahu imam habis sembahyang. Sahabat Nabi sembahyang sunat, terlupa rakaat. Dia pun selesaikan sembahyang dia, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kebun saya telah melalaikan saya daripada mengingati Allah. Kebun saya telah melalaikan saya daripada mengingati Allah. Saya dah tak nak lah kebun ni, sebabkan dia saya lupa rakaat sembahyang. Boleh tuan buat macam tu? Handphone kan? Ustaz Usama, handphone Huawei dia telah melalaikan saya daripada mengingati Allah. Sampai subuh tadi pun dah tak usyuk dah. Ambil lah ustaz handphone ni. Jadi dahsyatnya sahabat Nabi ni kan. Kebun ni dia melalaikan, maka diinfakkan. Nabi bagi kebun tu dekat keluarga Abu Talha. Zaman Osman, kata ulama, kebun ni dijual. Lebih kurang, kata Maulana Zakaria rahmatullahi alaih dalam kitab dia, lebih kurang, cik tahu berapa harga kebun tu? Lebih kurang 500,000. Dekat setengah juta. Dia korbankan, kenapa? Lupa rakaat sembahyang duha. Masya-Allah. Ni darjat sahabat Nabi yang tuan-tuan bila. Inilah tapak dia. Mana tahu siapa sembahyang sini dia lupa rakaat ke kan? Boleh lah amalkan Abu Talha. Boleh tuan, kita jalan tadi. Okey, ni tapak dia. Nanti lain kali datang kalau keluarga boleh bawa ziarah. Ziarah kita sana. Kak Jess nanti share lah. Okay. Thank you.